Sekarang kita akan bincangkan praktis SPM 6 kertas 1. Soalan 1. Antara berikut yang manakah bukan sudut rujukan sepadan alfa yang betul? Okey, jadi kena ingat untuk dapatkan sudut rujukan sepadan mestilah cari sudut yang rapat dengan paksi X. Okey. Jadi pilihan jawapan yang tidak betul, iaitu C sebab dia rapat dengan paksi Y. Untuk soalan 2, antara berikut yang manakah bukan pasangan sudut theta dan sudut rujukan sepadannya alfa? Jadi kamu perhatikan setiap nilai sudut. Okey, yang sudut 206 kalau kamu perhatikan ialah sudut pada sukuan yang ke-3. Okey. Jadi kita kena ambil 206 tolak dengan 180. Maka dapatlah 26. Okey, untuk yang B pula 337 iaitu sudut pada sukuan 4. Jadi untuk dapatkan sudut rujukan sepadannya kita ambil 360 tolak dengan 337. Maka dapatlah 23. Untuk C pula 112 sudut yang terletak pada sukuan yang kedua. Jadi kita ambil 180 tolak 112. Maka dapatlah 68. So tak ada pilihan lah, jawapannya ialah D. Kalau D ialah sudut terletak pada sukuan yang ketiga. Kalau kamu nak semak, kita kena ambil 195 tolak dengan 180. Jadi ini tidak sama dengan 75. Okey, seterusnya C. Diberi sin X ialah negatif 0.9136 dan X terletak pada sukuan 4. Hitungkan nilai X. Jadi di sini kamu kena buat perhitungan lah. Okay. So tekan shift sin 0.9136. Cuba dapatkan sudut dia. Jadi dapatlah sudutnya 66 darjah. Okay. Jadi sudut ini terletak pada sukuan yang ke-4. Sudut X tu. So kita kena ambil 360 tolak dengan 66. Maka dapatlah 294. Jadi jawapannya ialah C. Okey, untuk soalan 4, raja di bawah menunjukkan satu bulatan unit. Nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan B. Jadi kita tengok secara gambar raja lah. Okey, tengok secara logik. Okey, untuk A iaitu rujuk kepada koordinat Y. Untuk nilai A rujuk kepada koordinat X. Untuk B pula rujuk kepada koordinat Y dia. Okey, jadi kalau kamu perhatikan untuk A ni sebenarnya terletak di sebelah kiri pada paksi X. Jadi dia mesti bernilai negatif. Untuk B pula terletak di sebelah atas paksi X. Jadi mestilah bernilai positif. So carilah pilihan jawapan yang A adalah negatif dan B bernilai positif. Maka jawapannya ialah C. Okey, untuk soalan 5, diberi cos X sama dengan 3/5 dengan sudut X terletak pada sukuan yang ke-4. Cari nilai bagi tangent X. Baik, jadi keadaannya macam yang cikgu lukis ni, sudut X terletak pada sukuan yang ke-4 dan untuk cos X ni sebenarnya ialah 3/5. Jadi cos X ni kalau kamu perhatikan, kamu kena rujuk kepada sudut rujukan sepadannya, iaitu ambil nisbah yang sama untuk libatkan cos, iaitu sisi bersebelahan per dengan hipotenus, iaitu 3/5. Jadi sekarang yang kita nak cari ialah tangent X. So rujuk kepada sukuan 4 juga, nilai bagi tangent adalah negatif. Jadi kita boleh tuliskan tangent X sama dengan negatif. Lepas tu ambil nisbah sisi yang sepatutnya, iaitu bertentangan per dengan bersebelahan. So per dengan 4/3. Okey. So jawapannya ialah A. Untuk soalan 6 pula, raja di bawah menunjukkan titik B pada suatu satakatis. Cari nilai theta. So sekarang kamu rujuk kepada koordinat B yang diberi, iaitu negatif 0.5 bagi koordinat X dan koordinat Y nya 0.86. Jadi dari sini kita boleh bentuk sebuah segitiga bersudut tegak
dengan cikgu tandakan bahagian sini sudut alfa iaitu sudut rujukan sepadan dia. Maka sisi yang tegak ini ialah 0.86 unit dan untuk sisi secara mendata ini ialah 0.5. Jadi untuk dapatkan sudut alfa kita boleh gunalah nisbah tangent iaitu 0.86 per dengan 0.5. Okey, jadi seterusnya kamu tekanlah 0.86 bahagi dengan 0.5 iaitu tangent alfa. So sama dengan nilainya 1.72. Lepas tu boleh carikan sudut alfa dengan ambil shift tangent 1.72. So dapatlah 59 darjah 50 minit. Seterusnya barulah kamu kirakan sudut alfa iaitu 180 tolak dengan 59 darjah 50 minit. Maka dapatlah jawapan dia B. Untuk soalan 7, cari nilai bagi sin 30 darjah tolak cos 30 darjah. Jadi untuk ini kalau tak tekan kalkulator boleh juga dapat jawapan dalam bentuk set 3. Sin 30 darjah iaitu 1/2 dan untuk cos 30 darjah bersamaan dengan set 3/2. Jadi kedua-dua pecahan ni ialah dengan penyebut yang sama, maka kita boleh tulis sebagai 1 tolak set 3/2. Maka jawapannya A. Untuk soalan 8, raja di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak PQR dan SQT. Diberi sin sudut TSQ sama dengan 12/13. Jadi rujuk kepada sudut TSQ iaitu sudut ini. Nisbah sisi yang berkaitan ialah 12/13 sin. So sisi bertentangan per dengan hipotenus. Jadi sekarang kamu perhatikan nisbahnya ialah 12/13. Okay. Dan untuk cos sudut SRP pula, SRP iaitu sudut ini, nisbah cosnya negatif 5/13. Jadi untuk selesaikan soalan, kita cuba dapatkan sudut rujukan sepadannya. Lepas tu guna nisbah cos tadi dengan abaikan tanda negatif. Maka sisi yang bersebelahan per hipotenus. So 5/13. Okey. Jadi kamu perhatikan nisbah yang kita tulis sama panjang dengan PR, maknanya bahagian QR juga samalah, iaitu bernilai 5 cm. Okey, soalan dia nak carikan RS. Jadi untuk carikan RS, kita rujuk kepada segitiga QST dengan rujuk kepada nisbah sini, iaitu kalau kamu perhatikan nisbahnya 13, 12. Jadi untuk sebuah segitiga, cikgu rasa kamu sepatutnya dah tahu nisbah dia mestilah juga 5. Okey, kena ingatlah untuk sebuah segitiga bersudut tegak. Ini nisbah trigonometri yang sepatutnya kamu dah belajar. Okey, jadi sekarang barulah kita carikan panjang sebenar bagi QS. Jadi kamu rujuk kepada ST dulu, nisbah 13, panjang sebenar 39. Maksudnya ialah 3 kali ganda. Okey, dengan nisbah dia. Maka untuk panjang sisi QS juga sama, kita ambil nisbah 5 darab 3, maka dapatlah 15 cm. Okey, jadi sekarang kita boleh hitungkan panjang RS, iaitu ambil 15 tolak dengan 5 cm. Jadi jawapannya ialah 10. Soalan 9 pula, dalam raja di bawah, PQS ialah segitiga bersudut tegak, QRST ialah garis lurus A dan R ialah titik tengah QS. Cari nilai cos X. Jadi kalau R ialah titik tengah bagi QS, maka RS juga semestinya 6 cm. Sekarang kamu perhatikan yang kita nak cari ialah cos X. Jadi rujuk kepada sudut sepadannya. Sebab cos X terletak, X sudutnya terletak pada sukuan yang kedua, maka cos adalah negatif. So, hubungan kaitkannya dengan sudut rujukan sepadan ialah cos X bersamaan dengan negatif cos sudut alfa.
Jadi sekarang kita rujuk kepada nisbah yang terlibat iaitu kosinus, cos. So kita ambil sisi bersebelahan per dengan hipotenus. Maka dapatlah jawapannya negatif 12/13. Okey, untuk soalan 10 pula, raja di bawah menunjukkan graf bagi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x. Carikan nilai k. Baik, jadi di sini kita cuma rujuk ingat balik kepada graf fungsi sinus dan kosinus sahaja. So kalau kamu perhatikan sudut sini sepatutnya 180 dan untuk bahagian sini 270. Jadi apabila kedua-dua graf ini bertembung, maka kamu akan perhatikan nilai sini sebenarnya ialah titik tengah antara 180 dan 270. So K sama dengan 180 tambah 270, lepas tu bahagi 2. So dapatlah 225.